Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk subtopik yang baru, iaitu gabungan. Okey, apa objektif kita hari ini ialah untuk membanding beza pilih atur dan gabungan. Okey, apa beza dia? Pilih atur ni macam mana, gabungan ni macam mana kan? Okey, contohnya ni, katakan anda mempunyai rakan bernama Akif, Wong, Selvi. So macam mana kita punya pilihan ni? Kita nak pilih dua. Anda diminta untuk memilih dua daripada 3 orang rakan. So yang pertama ni Akif Wong, Akif Selvi, Wong Akif, Wong Selvi, Selvi Akif, Selvi Wong. Padahal kita tengok Akif Wong ni dah ada. Lepas tu dekat sini ada lagi Wong Akif. Jadi kalau gabungan dia ambil satu je. Maknanya kalau dah ada Akif Wong ni, so tak payahlah lagi Wong Akif. Itu dia antara perbezaannya. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah kalau yang ini dikatakan sebagai pilih atur. Pilih dan atur. Maknanya kalau ni Akif dulu baru Wong. Kalau yang ini Wong dulu baru Akif. Tapi kalau gabungan dia tak ambil kira tu. Dia punya siapa dulu. Okay, so kalau untuk gabungan dia hanya 3 saja. Hanya 3 saja, iaitu Akif Wong, Akif Selvi dan Wong Selvi. Okay, untuk latihan kendiri 4.6, yang ni tak payah buat, cuma awak nyatakan je. Nyatakan sama ada situasi berikut pilih atur atau gabungan. Sebuah syarikat stesen televisyen menawarkan kepada pelanggan untuk memilih 7 saluran daripada 18 saluran yang ada. Dia semua cakap memilih je. Dia tak cakap susun kan. Jadi kalau pilih atur tu mesti ada perkataan susun. Jadi kalau yang macam ni tak ada pun perkataan susun, maka dia adalah gabungan. Okey, seterusnya kita nak menentukan bilangan gabungan R objek yang dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Okey. Kita tengok terus kepada contoh 14. Pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. So 2 orang murid yang perlu dipilih daripada pasukan silat yang terdiri daripada 8 orang ahli. So kita tulis 8C2. 8C2 ni ialah 8 faktorial bahagi 2 faktorial bahagi lagi dengan 8 tolak 2 faktorial. Iaitu 8 faktorial bagi 2 faktorial bahagi dengan 6 faktorial. So dapat 28. Dalam kes ini dia tak cakap pun susun. So mesti pakai gabungan. So bila gabungan kita tak pakai P, kita pakai C. 8C2. Okey, macam mana nak tekan? Ambil kalkulator. Kalau soalan kertas 1, kita hanya guna kalkulator saja. Okey. So clearkan dulu mod 1. Okey, 8C1. 8 tekan 8. C tekan shift. Tekan C dekat bahagi ni. Kemudian tekan 2. So sama dengan kita dapat jawapan dia 28. 28 ni kalau kita tekan kalkulator terus dapat 28. Yang ini kalau misalnya soalan tunjukkan secara manual. Okey, contoh 15. Contoh 15. Dalam sebuah kelab 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatan kuasa itu boleh dilakukan. So cara pemilihan tak ada pun dia sebut susun. Jadi pakai C. So 10 nak pilih 3 orang saja. So 10C3. So tekan je kalkulator, dapatlah 120. Okey, untuk contoh 16, cari bilangan cara bagi segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Jadi heksagon mempunyai 6 bucu. Bagi membentuk sebuah segitiga, 3 bucu diperlukan
maka bilangan caranya ialah 6C3. So tekan je kalkulator, dapat 20. Okey, seterusnya kita habiskan topik ni hari ni. Okey, seterusnya kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat tertentu. Jadi kita tengok contoh 17. Okey, contoh 17. Jadi kita tengok sini, dia kata okey, satu pasukan bola sepak terdiri pada 17 orang pemain tempatan. So 17 tempatan dan 3 pemain import, 3 import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 pemain import. Ini syarat dia. Syarat dia ialah 2 pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Jadi, tengok ni penyelesaian dia. Cara memilih 2 orang daripada 3 orang pemain import ialah 3C2. Dan cara memilih 9 orang daripada 17 orang pemain tempatan ialah 17C9. So, bilangan cara dia macam mana? Import tadi 3C2. Kemudian untuk yang pemain tempatan 17C9. So just tekan saja kalkulator. Dapat jawapan dia 72930. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 18. Saya laju je. Jimat data awak tengok ni. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. So, cara memilih 2 motif organik dan 1 motif geometri ialah 4C2. 4C2 sebab organik tadi ada 4, tapi kita nak pilih 2 je. Darab 5C2. Okey. 5 ni geometri tadi ada 5, tapi kita nak pilih 2 saja. Okey. Dia kata tadi cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik kan. Jadi sekurang-kurangnya 1 organik. So 1 dengan 2. So cara memilih 1 motif organik dan 2 motif geometri pula ialah 4C1 darab 5C2. So yang ini kita kena darab, yang ini kena darab. Maksudnya ini dan. Bila dan kita kena darab. Ni dan kita kena darab. So sama ada ini atau ini. Bila atau kita pun tambah. So kita dapat ni tadi, kita pun tambahkan dia. So dapatlah 70. Okey. So itu saja untuk hari ini. So latihan yang awak akan buat pada hari ini ialah latihan Kediri 4.8 di muka surat 136 dan latihan formatif. Latihan formatif 4.2 semua ni. Senang je, saya dah buat dah. Okey, awak buat nanti. Nanti saya akan share dia punya penyelesaian untuk awak semak sendiri. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.